Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan mulakan diskusi buku kita, buku Islam Memimpin, karangan Ayah Cik. Sebentar sahaja lagi. Jadi sementara itu boleh like dan share live kita pada malam ini untuk sama-sama kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, insya-Allah. So dalam beberapa minit lagi kita akan mulakan. Baik, insya-Allah Ustaz Hud kita boleh mula ke? Boleh. Boleh ya? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'. Jadi alhamdulillah, yang pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi boleh teruskan dengan diskusi buku yang bertajuk Islam Memimpin, tulisan Tuan Guru yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Jadi insya-Allah yang bersama dengan kita pada malam ini Ustaz Hud Saleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Jadi terima kasih kepada Ustaz Hud atas kesudian menerima jemputan daripada Pustaka Permata Ummah. Untuk makluman, Pustaka Permata Ummah ni merupakan satu pustaka ataupun mereka yang menjual dan mencetak dan menjual buku-buku Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Jadi pada tuan-tuan puan-puan yang masih lagi belum mendapatkan buku-buku karangan, antaranya yang kita akan bincangkan malam ni lah buku Islam Memimpin, karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dan banyak lagi buku-buku yang lain. Dan sekarang ni pun baru saja tadi Tok Guru baru keluarkan satu buku berkenaan dengan Nakbah Palestin. Jadi kita pun tak terkejar, tak tertulis buku lagi ni, tapi Tok Guru dah banyak tulis buku dan artikel dah. Baik, ala kulli hal, malam ni kita nak bincang soal Islam Memimpin, khusus pada bab yang kedua berkenaan dengan keadilan ekonomi Islam. Izinkan saya untuk saya memperkenalkan panel kita pada malam ini. Panel kita merupakan orang yang berpengalaman lebih 10 tahun dalam institusi perbankan dan kewangan. Bekerja lebih 10 tahun, dan saya perkenalkanlah Ustaz Hud Saleh. Dia kata kalau nak kenal lebih-lebih kena ta'aruf khususi lah. Sebab masa ni kita rengkah-rengkah dulu. Kalau nak tanya soalan nanti boleh PM30 insya-Allah. Baik, ala kulli hal, untuk makluman tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita ini sebenarnya untuk makluman Ustaz Hud dah kali ketiga. Yang pertama kita bicarakan tentang muqaddimah dan tajuk yang pertama berkenaan dengan memimpin perubahan negara. Sesi yang kedua bersama dengan Ustaz Akram Ikrami, PU Akram, berkenaan dengan sebahagian daripada tajuk yang bab yang kedua tentang tajuk yang pertama memimpin politik matang dan sejahtera. Bab yang kedua memimpin perubahan negara berkenaan dengan rahmatan lil alamin dan perundangan Islam yang dibentang oleh Ustaz Akram Ikrami.
berkenaan dengan rahmatan lil alamin, dan kita melaksanakan undang-undang Islam secara bertadarus dan hikmah undang-undang Islam, undang-undang syariat itu sendiri yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Baik, jadi malam ini kita nak sentuh sebahagian juga daripada bab yang kedua berkenaan dengan memimpin perubahan negara. Bab yang besar juga iaitu berkenaan dengan keadilan ekonomi Islam. Sebab itu kita jumpa Ustaz Hud lah, orang yang pengalaman dalam perbankan dan kewangan selama lebih 10 tahun ni. Baik, ala kulli hal, untuk yang pertamanya Ustaz boleh start dengan mukadimah dan seterusnya boleh jawablah soalan yang pertama. Baik, soalan kita yang pertamanya adalah dalam buku Islam Memimpin ini ada menyentuh tentang solusi yang ditawarkan oleh PAS dalam menyelesaikan masalah ekonomi negara. Baik, saya ulang sekali lagi, dalam buku Islam Memimpin ada solusi yang ditawarkan oleh PAS dalam menyelesaikan masalah ekonomi negara. Jadi mohon ulasan dan pandangan daripada Ustaz Hud tentang perkara tersebut. Dipersilakan. Tafadhal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau suara tak jelas ke boleh tulis kat komen lah. Saya biasa mula-mula ni dikir satu dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah SWT atas kesempatan dan peluang yang kita ada pada malam ni. Dan terima kasih kepada Afiq lah, saudara Afiq, Ustaz Afiq kita atas jemputan untuk sesi perkongsian ni. Yang mana dalam banyak-banyak pengisian yang biasa saya bawa dengan sahabat-sahabat, jaranglah saya kata saya ni nak mengajar ataupun memberikan ilmu yang lebih kepada sahabat-sahabat, tapi lebih kepada untuk kita berkongsi dan supaya kita boleh membuka perbincangan dan supaya ruang perbincangan itu boleh lagi menambah ilmu kita dan rasa ingin kita untuk menuntut ilmu supaya kita boleh memberikan sumbangan yang lebih lagi kepada umat Islam. Saya rasa sebelum saya mulakan untuk menjawab soalan ni, bagi mereka yang belum lagi mengenali trend ataupun kadar sahabat-sahabat yang dah mungkin dah lebih hadam ataupun yang lebih bersama dengan Tuan Guru lebih lama. Kalau kita dapat melihat trend Tuan Guru ni, sebab Tuan Guru ni antara perkara yang perhatikan ataupun saya sentiasa lihat ataupun saya sentiasa nantikan bila bila ada je muktamar PAS ataupun muktamar atau apa-apa ataupun statement beliau adalah bila kita melihat bagaimana ucapan beliau ataupun pandangan beliau itu merupakan satu pandangan yang sangat memberikan satu panduan dari segi dasar dalam kita nak menentukan hala tuju dan bagaimana kita nak menentukan tindakan-tindakan kita yang seterusnya kita buat. Sebab tu kalau kita tengok dalam ucapan dasar Tuan Guru pun, kalau siapa-siapa yang perasan kalau kita follow trend ataupun kita follow ucapan Tuan Guru, ucapan Presiden Tuan Guru tiap tahun dalam ucapan dalam pertama PAS, kita akan tengok setiap tahun Tuan Guru akan sentuh satu topik berkenaan dengan ekonomi, dan sentuhan ataupun topik yang disentuh berkenaan dengan ekonomi ni kita akan dapati bahawa dia sangat-sangat mendasari dan sangat-sangat bertepatan dengan isu semasa dan boleh membawa satu penyelesaian Islam. Tapi saya tak sempat lah, mungkin malam ni sebab ruang kita sikit kan. Kalau bagi lama sikit saya dah tunjuk dah setiap tahun punya screenshot setiap tahun punya perbincangan Tuan Guru berkenaan ekonomi ni, dan dia sangat menakjubkan bagaimana pada saya sendirilah saya melihat batang tubuh Tuan Guru ni satu batang tubuh yang sangat hebat dalam menceritakan hal-hal agama dan bagaimana hal agama dia dapat diaplikasikan dalam kehidupan dan dilaksanakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun secara teknikalnya mungkin belum lagi dibahaskan secara terperinci, tetapi Tuan Guru boleh menunjukkan susah bagaimana kita dapat menentukan suatu perkara. Dan ini yang sangat penting. Sebab kalau kita tengok dalam mana-mana kerajaan pun, pimpinan paling tinggi dia tak akan buat benda teknikal. Sebab tu kalau kita tanya, kalau kita minta Tuan Guru gariskan panduan secara terperinci, tak. Ini adalah bagaimana dalam sebuah pentadbiran di mana kita panggil principle based punya polisi. Kita akan keluarkan satu prinsip asas. Dan inilah yang mana kalau kita tengok kenapa Al-Quran itu masih lagi relevan pada hari ini. Walaupun ada dalam setengah perkara dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala sebut secara terperinci, secara teknikal ni tentang bagaimana satu hukum dilaksanakan. Tetapi dalam banyak keadaan kita melihat Allah Ta'ala memberikan panduan kepada umat Islam tentang perkara-perkara prinsip asas yang kita kena ikut. Jadi inilah kita tengok bagaimana Tuan Guru sangat berhikmah dan sangat mungkin saya boleh gunakan perkataan mungkin bijaksana lah dalam memberikan panduan kepada kita dalam memberikan panduan kepada kita dalam hal-hal beginilah. Jadi soalan tentang bagaimana minta maaf jadi Imam Tarawih dia habis suara sikit. Jadi bagaimana Tuan Guru bagaimana PAS memberikan solusi kepada persoalan ni, masalah ekonomi semasa.
Dan kalau kita tengok dalam buku Islam Memimpin ini ada kompilasi ucapan dan ulasan Tuan Guru tentang isu yang kalau kita tengok dalam topik yang pertama ni, bajet adil untuk semua ni adalah perbahasan Tuan Guru pada perbahasan bajet pada 2018. Tetapi kalau kita tengok hatta dalam mana-mana tulisan Tuan Guru pun, contoh buku Islam Fikrah Harakah tu, bila mana dibahas tajuk tersebut, kalau kita ulang zaman, contoh buku Islam Fikrah Harakah Daulah tu adalah perbahasan ataupun ucapan Tuan Guru pada tahun 80-an. Tapi kalau kita baca balik pada zaman sekarang, tajuk dan topik dia masih lagi relevan. Sebab tu kalau tengok dalam ucapan Tuan Guru, yang bila mana Tuan Guru, kita tengok dalam buku ni lah, kita nak berbahas buku kan. Kita tengok dalam topik yang ke-23 ni, bajet adil untuk semua ni. Walaupun secara asasnya Tuan Guru memberikan perbahasan secara spesifik berkenaan dengan bajet 2018. Yang mana pada ketika itu bajet PH lah kan, Perkataan Harapan, yang mana bajet ini dibentangkan dan walaupun pada hari ini kita tengok topik ini dan kita dapat tahu kalau kita baca betul-betul dan kita tengok bagaimana Tuan Guru memberikan panduan dalam nak membina bajet negara, okay, dia masih lagi relevan dan masih lagi penting untuk kita faham dan hadam tentang bagaimana konsep Islam nak menyelesaikan masalah-masalah ekonomi ni. Okay. Jadi secara asasnya yang pertama Tuan Guru menyebut tentang ataupun secara asasnya kita sebut pendirian PAS dalam melihat ataupun dalam menyelesaikan dalam apa, memberikan panduan dalam ekonomi ni. Dan sebabnya kalaulah kita compare sendiri ataupun kita buat bacaan-bacaan dalam kita melihat sistem ekonomi Islam, kita melihat pandangan Tuan Guru ni sangat konsisten. Yang secara asasnya Tuan Guru menyebut berkenaan dengan bajet yang sangat besar. Jadi bila disebut tentang bajet yang sangat besar ni, dia berkait dengan tentang bagaimana kita mengurus pendapatan dan mengurus perbelanjaan. Jadi kalau kita tengok kalaulah pembelanjaan kita itu lebih, maka elemen yang diingatkan oleh Tuan Guru di dalam perbahasan beliau adalah tentang bagaimana kita perlulah berhemah ataupun kita perlulah tidak membazir dalam kita merangka bajet yang kita letakkan untuk negara ni. Jadi secara asasnya Tuan Guru menyebut tentang beberapa ayat Al-Quran di mana antaranya Tuan Guru tersebut berkenaan ayat daripada surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu itulah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dan dia juga yang menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mendalam pengetahuannya lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Ayat ini secara jelas menyebut tentang bagaimana kita nak merasakan kita melihat bagaimana definisi rezeki itu. Kerana Allah Ta'ala itu adalah yang paling berkuasa dalam kita nak menjadikan kita rasa sempit ataupun lapang dengan rezeki kita. Sebab tu dalam teori pengurusan kewangan peribadi ataupun kita panggil personal finance ataupun financial management, kita akan dapati elemen-elemen pengurusan kewangan ini jarang orang terapkan bagaimana elemen keberkatan supaya kita nak rasa bahawa kalau kita tengok Islamic Financial Planner tu, kita akan tahulah contoh ada elemen-elemen penyucian harta tu dan benda-benda itulah yang akan memberikan ataupun memberikan nilai tambah dan mengaitkan bagaimana kita menguruskan kewangan supaya dia kembali kepada apa yang Allah Ta'ala nak, iaitu yang penting sekali adalah keberkatan. Jadi dalam masa tersebut, sebenarnya dalam kita melihat kalau kita banding dengan sistem ekonomi yang sedia ada pun, sistem ekonomi sekarang ni dia menilai bagaimana kita nak menguruskan sumber yang terhad untuk permintaan ataupun demand yang tidak terhad. Tetapi pada hakikatnya dalam Islam, kalau kita tengok daripada ayat Allah Ta'ala ni, sebenarnya ayat-ayat rezeki-rezeki apa-apa yang Allah Ta'ala hamparkan untuk manusia ini sebenarnya adalah insya-Allah boleh cukup untuk manusia. Tetapi dengan sebab apabila teori ekonomi konvensional ini mendefinisikan dengan kehendak manusia yang tidak terhad, maka kita tengok itu dah tak selaras dengan Islam. Sebabnya bila mana dia kata kehendak manusia tidak terhad ni, maksudnya manusia ni ada boleh untuk nak bolot semua benda. Sedangkan di dalam Islam ada hak yang sepatutnya kita kembalikan kepada orang yang sepatutnya. Sebagai contoh kita ada zakat. Yang ini yang wajib. Yang tak wajib kita ada sedekah, kita ada wakaf. Jadi elemen-elemen macam ni yang sebenarnya kita tengok bagaimana Tuan Guru sebut tentang konsep rezeki. Yang kedua, Tuan Guru sebut berkenaan dengan tadbir urus. Okay, tadbir urus ni secara asasnya kalau kita tengok ia adalah suatu benda yang kalau dalam mana-mana teori pun, okay, hatta dalam bukan teori ataupun dalam teori bagaimana kita mentadbir dari segi Islam, atau teori governance daripada yang bukan Islam ni pun akhirnya mengakui bahawa tadbir urus ni merupakan salah satu
elemen penting dalam kita nak memastikan adanya check and balance. Check and balance ni maksudnya apa? Tidak ada satu pihak yang boleh mengambil peluang dan tidak ada yang untuk mengambil kesempatan daripada orang lain punya kekurangan. Sebab tu check governance ni sangat penting. Yang ini yang mungkin kadang-kadang kita lihat benda ni satu benda yang mungkinlah jarang ataupun tak biasa kita tengok. Apa pentingnya tak diurus ni? Sebut pun tak tahu pun, jarang dengar tak diurus kan. Tak diurus ni mudah, maksudnya kita meletakkan satu check and balance. Keseimbangan dari segi, contoh sebagai orang yang mempunyai autoriti tertinggi di dalam sesuatu organisasi. Apa instrumen ataupun apa instrumen nak mengawal kuasa daripada orang yang tertinggi ini daripada menyalahgunakan kuasa dia. Salah guna Sebab kuasa. tu kalau kita tengok salah guna kuasa dia. Sebab tu kalau kita tengok atas dalam PAS sendiri pun, bila mana Hotel Tuan Guru sebagai presiden yang tertinggi pun, dia ada lagi majlis syura di atas dia. Dan majlis syura ni bertindak sebagai majlis dan bukan sebagai ahli syura. Sebab tu kalau tengok, kalau mungkinlah sebelum ni kita pernah jumpa ataupun terdengar isu-isu berkenaan dengan ahli syura ke yang mungkin tidak selari dengan pandangan syura, akhirnya pandangan majlis syura itu sendiri yang menjadi panduan, yang menjadi kata putus dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Itu contoh mudah. Sebab kita tengok dalam pentadbiran politik sendiri pun, yang paling jelas dari segi governance politik ni hanya sebenarnya adalah PAS. Sebabnya kalau kita tengok atas PKR ke yang dipengaruhi oleh, pasti sebut PKR lah, PKR yang contoh yang dikuasai oleh banyak daripada anak beranak dia lah, daripada presiden dia, penasihat dia kan. Tapi kalau majlis syura kita tengok walaupun ada mungkinlah dalam kalangan pimpinan-pimpinan kita yang saudara mara ke ataupun yang bawa bacang, tetapi tidaklah kita lihat mereka bahawa dikawal oleh sesuatu kelompok ataupun satu pihak tertentu sahaja. Okay? Jadi sebab tu atas dasar itu kita tengok tadbir urus ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Okay? Yang ketiga, Tuan Guru menyebut juga tentang bagaimana di dalam perbahasan ucapan dasar ni, perbahasan bajet 2018 ni berkenaan tentang golongan-golongan yang mungkin kita tidak terlihat ataupun terlepas pandang. Okay, dan bagaimana sebagai contoh Tuan Guru sebut ini contoh petani dan nelayan. Jadi sebab tu di dalam bila mana kita nak bawa sesuatu perbahasan ekonomi, nanti mungkin saya akan bahas dalam soalan yang seterusnya tentang bagaimana dalam konsep ekonomi Islam ni dia perlu memberikan satu keseimbangan, bagaimana dia tidak mengambil hak orang lain ataupun tidak memberikan bagaimana dia menjaga hak-hak ataupun kehormatan terhadap pemilikan ataupun harta itu sendiri. Jadi semua golongan perlu diberikan hak mereka masing-masing. Tetapi ini satu perkara yang sangat kebiasaannya yang dia ada istilahnya dipanggil grey area sikit. Grey area ni maksudnya ramai orang salah faham antara batas-batas kapitalis dengan batas-batas sosialis. Yang ada di antara penyelesaian bagi kedua-duanya adalah Islam. Kita tahu kapitalis, sistem ekonomi kapitalis memberikan penyelesaian maksudnya berdasarkan bahawa sesiapa yang mempunyai modal ataupun punya keuntungan yang paling besar ataupun istilahnya apa, punya duit yang paling menguasai capital yang paling besar, maka dia berhak untuk dapatkan apa saja dia nak. Tetapi bagi idealisme sosialis, maka semua orang kena sama rata. Tetapi dalam Islam tidak. Islam meletakkan keseimbangan. Sebab tu penyelesaian Islam ni kadang-kadang kalau kita nak guna perkataan seimbang pun tak tepat kerana dia adalah Islam. Bila dia kata dia Islam, kadang-kadang pada pandangan manusia nilai dia kena sama, tapi sebenarnya dalam Islam tak. Dia kena macam ni. Dia kena, contoh nisbah dia kena dalam, kalau kita ambil teori equality. Teori equality ni maksudnya semua orang sama. Ini yang dia akan jadi sosialis. Maksudnya kalau contoh Afiq ada rumah sebiji, anda bukan ada rumah sebiji je, tak boleh 2 biji. Okay, Afiq ada satu kereta, anda ada satu kereta je, tak boleh lebih. Okay, tetapi di dalam teori kapitalis, Afiq ada 10, Afiq boleh ada duit untuk beli 10 buah kereta, dia boleh beli 10 buah kereta. Tetapi dalam Islam, ia tidak se-ekstrim sebegitu. Kerana dia ada dalam elemen penyelesaian dalam Islam, sebagai contoh bagaimana bila mana kita memberikan zakat ataupun kita memberikan sedekah, maka harta dalam Quran sendiri Allah Ta'ala sebut kaila dulatan bainal aghniya imikum, maksudnya harta kekayaan itu tidak boleh berlegar dalam kalangan orang kaya sahaja. Jadi ini adalah contoh bagaimana prinsip Islam ni dia tidak sama dengan konsep ekstrim pada kapitalis ataupun ekstrim pada sosialis. Baru ni kecoh sikit tentang sekarang ni bukan baru ni lah, maksudnya dalam keadaan sekarang ni kita tengok kita
kita terpaksa terima kenyataan bahawa kita akan berhadapan dengan satu keadaan economic recession. Yang ini telah diakui lah, ataupun walaupun kita boleh argue dari segi teori ekonominya datang daripada conventional ke apa, pada hakikatnya kita berada dalam environment yang itu, yang bukan kita nak beriman, tetapi pada hakikat dari artinya ada macam tu. Tapi bila berada dalam keadaan tersebut, ada pihak yang akan rugi dan ada pihak yang akan bernasib baik dalam berhadapan dengan keadaan sekarang. Tetapi dalam keadaan sekarang tidak menjadikan orang yang bernasib baik mesti menanggung kerugian orang yang tidak bernasib baik. Dan orang yang orang yang dan sebaliknya vice versa. Jadi sebab tu kalau contoh kita kata okey, untunglah dia ni, dia jual contoh sekarang yang bisnes yang untung apa dia? Bisnes mungkin jual mask topeng jual mask BPA. Topeng. So jual topeng, even kalau dalam tengok ekonomi punya analis, dia cakap industri berkaitan dengan perubatan akan stable lah berbanding dengan orang yang berada dalam bidang tourism, pelancongan ataupun bidang perhotelan ke atau bidang-bidang yang aviation. Memang akan jatuh tu. Tapi adakah kita nak bagi supaya orang yang untung dalam bidang perubatan tadi ni ataupun bidang yang mengeluarkan bidang bahan-bahan farmaceutical ni, kumpulan asas ni, nak dia rugi juga sama dengan orang yang bidang-bidang tadi tu. Sebab tu dalam Islam tak boleh macam tu. Tetapi kita ada instrumen-instrumen yang supaya kita boleh membantu mereka dalam keadaan, satu dalam instrumen yang wajib sebagai contoh zakat, dan yang kedua instrumen yang tak wajib sebagai contoh sedekah, wakaf, infak. Itulah bagaimana di dalam kita melihat perkara ini. Dan sebelum pilihan raya lepas pun, bila melihat dikatakan solusi PAS kepada masalah ekonomi sekarang ni, kita dikeluarkan dokumen hijau. Cubanya bagi Ana dalam keadaan sekarang, masalah ekonomi negara sekarang ni adalah satu keadaan yang sangat unprecedented. So kita mungkin pada sebelum pilihan raya itu kita dah keluarkan satu solusi yang mana kalau kita tengok sebelum pilihan raya, isu besar adalah isu bagaimana kita nak menguruskan hutan negara. Tetapi pada hari ini bila mana kita melihat selepas Perikatan Nasional memerintah dalam lebih kurang tak sampai baru lagi lah kan. 2 bulan 3 bulan. Sampai setahun. 2 bulan 3 bulan dan PH pemerintah 2 tahun 2 bulan. Lebih kurang 22 bulan. Okey. Dalam keadaan 22 bulan tu kita melihat hutang negara semakin meningkat berbanding sebelum PRU ke sebelum ni. Zaman jadi, BN lah. Dari segi zaman BN. Zaman BN lah. Jadi bila kita melihat keadaan tersebut, adakah maqasid yang ingin dicapai oleh PH sebelum dia mewar-warkan dia punya istilah dia panggil manifesto itu tercapai dan sepanjang tempoh pemerintahan dia dengan meningkatnya hutang-hutang negara ni. Okey. Jadi sebab tu dalam keadaan sekarang, dalam solusi bagaimana PAS dalam nak menyelesaikan masalah ekonomi negara ni, dia adalah satu benda yang sangat berbeza ikut keadaan. Jadi kalau contoh keadaan yang PAS telah buat satu contoh persen sebelum ini, dan ia mungkin sekarang ni keadaan dah berubah dan mungkin apa yang kita nak letakkan ataupun solusi yang kita boleh bawa adalah kita perkasakan instrumen-instrumen yang ada dalam ekonomi Islam sebagai contoh zakat, wakaf. Okay? Dan terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan yang haram sebagai contoh riba. Kan? Sebab ni kalau contoh, antara impact positif bila mana berlaku PKP ni, positif dari segi Islam ni adalah industri-industri yang tiada keperluan sebagai contoh arak, judi, memang dah totally tutup. Okay, maksudnya totally tutup maksudnya, dan dengan sebab bila mereka tertutup ini, sebenarnya kita boleh argue bahawa sebenarnya tidak mustahil mereka ini tidak beroperasi di Malaysia. Maksudnya manusia boleh hidup. Kecuali ada satu argument je kan. Ya betul, tanpa arak dan judi manusia boleh hidup. Dan bila manusia boleh hidup tanpa arak dan judi ni, maksudnya secara fitrah je kita boleh argue dengan orang-orang yang so-called kita panggil human rights fighter ni, yang bahawa manusia perlukan kepada judi, perlukan kepada arak untuk hidup. Sebab sini dari segi agama ni yang apa yang anda boleh setakat maklumat yang ada hanya mungkin daripada kaum Cina je yang memerlukan arak untuk dari segi dia punya makan besar je. Tetapi dalam agama lain tak ada keperluan pun. Contoh, orang Kristian nak sambut Christmas, kena ada arak? Tak perlu. India nak sambut Deepavali, kena ada arak? Tak perlu. Nak sambut Thaipusam, kena ada arak? Tak perlu. Begitu juga dengan judi. Tak perlu judi pun sebenarnya. Jadi akhirnya, bila kita melihat kita kembali kepada Islam, maka inilah solusi-solusi yang PAS boleh bawa. Tetapi oleh kerana dalam keadaan sekarang yang sangat sensitif dalam hal-hal berkaitan dengan
ekonomi ni mungkin perincian-perincian yang mungkin kita perlu lihat lebih dalam lagi supaya kita boleh membumikan pandangan-pandangan ini dan supaya dia boleh dipraktikkan dalam keadaan semasa. Allahuakbar. Okay, itu untuk ulasan. Anak kira di antara ulasannya adalah melihat kepada apa dasar dan prinsip. Kan, apa dasar dengan prinsip. Atas dasar kita mengimani bahawa ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 30 berkenaan dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah Ta'ala sempitkan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi nak menceritakan bahawa rezeki Allah Ta'ala ni cukup. Saya setujulah dengan apa yang dibentangkan oleh Ustaz Hud berkenaan dengan bahawa dalam konsep ekonomi Islam itu sendiri, sumber ataupun sos itu adalah kalau dari sudut ekonomi konvensional memang meletakkan sos itu terhad. Ikutlah sosial dari sudut ekonomi sosialis ke ataupun ekonomi kapitalis, memang meletakkan sos itu ada terhad. Dari sudut ekonomi Islam meletakkan bahawa rezeki itu datang daripada Allah SWT. Memang ekonomi kita Allah Ta'ala akan bagi cukup kalau khusus pada Malaysia lah. Cuma ala kulli hal itu berkaitan kepada keyakinan kita dan bagaimana kita mengurus takbir, itu penting. Jadi dah alang-alang bercerita tentang perkara ni, alang-alang mungkin Ustaz boleh go on detail terus berkenaan dengan konsep penyelesaian ekonomi Islam dan ekonomi acuan barat. Apa beza dia? Dipersilakan. Okey, kita sambung seterusnya. Berkenaan dengan beza acuan ekonomi Islam dengan ekonomi barat. Secara asasnya bila mana kita melihat teori perbincangan ekonomi ni, okey. Pertamanya kita kena tahu dalam nak membahaskan tentang ekonomi Islam, kita susah nak cari pakar ekonomi Islam yang pada pendapat peribadi Ana lah. Nak mencari pakar ekonomi Islam yang betul-betul boleh dari segi praktikalnya dia boleh memberikan satu penyelesaian yang baik kepada keadaan ekonomi semasa. Sebab ekonomi dunia ni memang telah dikawal dan dikontrol oleh ekonomi yang datang daripada ekonomi konvensional ataupun istilahnya ekonomi yang bukan Islam lah, ataupun bahasa Arab dia panggil iktisadul wadai. Okey. Dia balik-balik di penyelawan daripada iktisadul Islami. So asas kepada ekonomi Islam ni, sebab kalau kita nak bahas berkenaan dengan ekonomi konvensional ataupun ekonomi bukan Islam ni, kita kena bahas setiap istilahnya dia panggil setiap idealism. Contoh kita kena bahas kapitalis, macam mana sosialis berbincang, okey. Tetapi macam mana pragmatik bincang. Tetapi pada hakikatnya apa yang lebih sesuai untuk kita bincangkan pada malam ni adalah kita tengok apa yang ada di dalam Islam, sebenarnya asas yang ada dalam Islam, dalam ekonomi Islam yang sepatutnya kita tahu dan sepatutnya kita jelaskan. Yang pertama, asas dalam ekonomi Islam ni adalah sebab rujukan ni bahasa Arab sikit. Kalau berbelit lidah nak translate tu nanti minta maaf sikit Jangan masa lagi. Terima kasih lagi Okey. Antara asas penting adalah gerak kerja yang tersusun selepas kita melaksanakan ibadah wajib dalam melaksanakan perkara-perkara atas kemampuan kita. Yang ini asas dia kembali kepada ayat daripada surah Al-Jumu'ah ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa yang kita boleh ambil pengajaran pada ayat ini, maksudnya apabila telah ditunaikan solat maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah Subhanahu taala dan rebutlah daripada apa yang Allah Taala kurniakan dari segi kelebihan, dan ingatlah Allah secara sebanyak-banyaknya, dan semoga kamu terdiri daripada orang-orang yang berjaya. Jadi daripada ayat ini, antara ibrah yang diambil adalah bila mana kita telah menunaikan kewajipan kita dari segi ibadah khusus, maka kita dari segi asasnya kita boleh. Dari segi ekonominya manusia ini kena bekerja dengan seraya upaya mereka untuk mencari dengan apa yang Allah Ta'ala telah hamparkan pada muka bumi ni. Bukannya kita, yelah sekarang ni kan tengah PKP kan, mungkin lepas tak ada Jumaat kan. Kan dia pergi sembahyang Jumaat tadi kan, dia dapat rezeki pergi sembahyang Jumaat. So mungkin biasanya lepas sembahyang Jumaat, kalau yang negeri yang bukan hari cuti hari Ahad tu kan, biasanya lepas Jumaat kita sambung kerja balik kan. Tapi pada hakikatnya bila mana ada ayat ni, Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa teori untuk mencari rezeki selepas kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu asas penting dalam ekonomi. Kita tidak boleh istilahnya kita duduk diam sahaja mengharapkan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Ana, bukan tak boleh, tetapi andainya kita ni mempunyai tahap karamah yang sangat tinggi, okay, tahap kewalian yang sangat tinggi, maka mungkinlah bolehlah cuba benda tu.
Tapi bagi anda sendiri yang mungkin amalan yang mungkin masih kurang lagi, dosa pun mungkin banyak lagi, kita beriman dengan dipanggil dengan asbab. Kerana kalau kita tengok dalam mazhab ini pun ada dua mazhab yang kata bila mana kita beriman dengan Al-Quran ni, kita beriman dengan qada Allah Subhanahu Taala ni tanpa usaha. Daripada satu pandangan yang kata kita beriman dengan asbab. Atas dasar ayat Quran Allah Taala kata fa'atba'an sababa. Maka dengan asbab ni, contoh kita bila kita nak makan rezeki dia, kita kena cari makanan tersebut. Maka atas dasar itu, ini adalah asas sebahagian daripada asas ekonomi Islam. Kita kena bergerak, kita kena mencari rezeki, kita kena berniaga. Kata bukan berniaga lah, maksudnya kita kena bekerja untuk mencari rezeki. Dan contoh-contoh ni telah dibawa oleh Nabi-Nabi, contoh dibawa oleh ulama-ulama sendiri, contoh Imam Abu Hanifah yang merupakan seorang peniaga, Nabi sendiri mengembala kambing, Nabi-Nabi sebelum tu pun disebut tentang pekerjaan-pekerjaan yang hatta kalau kita tengok antara satu ayat yang biasa kita gunakan ataupun dia punya tema dalam Quran yang bagaimana bila mana kita bekerja tu, kisah Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib, inna khairu man istarjaltal qawiyul amin. Kita ambil ayat daripada ayat tersebut, bagaimana orang bekerja ni kena orang yang al-qawi al-amin. Qawi maksudnya kemampuan, kompeten, al-amin maksudnya aman. Kita tengok bagaimana contoh Nabi-Nabi terdahulu pun bekerja dan hingga boleh memberikan satu panduan kita sampai ke hari ini, bagaimana kita ni bila bekerja kena ada sifat al-qawi dan al-amin. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, siyanatul mal. Siyanatul mal ni maksudnya apa dia? Menjaga harta. Okay, maksudnya Allah Ta'ala itu menjaga harta ini bila mana manusia ini apabila manusia ini dari segi milkiahnya mereka mempunyai harta-harta tertentu, ekonomi Islam ini menjaga hak-hak manusia tersebut. Sebab tu kalau contoh kat negara kita ni, kalau kita jumpa orang kaya, siapa contoh orang kaya kat Malaysia? Contoh orang paling kaya kat Malaysia ni orang kata rebukok kan. Okay. Tetapi dalam Islam secara asasnya kan ada orang lain kaya, tengok dia kan, masa tu kan, tak silap. Antara je lah. Sebab dalam bagi ana prinsipnya dalam Islam kita tak perlu nak kisah sangat ada tak orang Melayu Islam ni menjadi orang paling kaya di Malaysia ke apa. Bagi ana sebenarnya itu menyebabkan apa yang Allah Ta'ala iaitu kaila dulatan bainal aghniya itu boleh berlaku. Sedangkan kalau kekayaan dalam segi Islam ni lebih baik dimiliki secara institution. Sebab tu kalau tengok contoh kalau JLC ni memiliki harta yang banyak bagi mewakili Islam, Bumi Putraka, lebih baik berbanding harta itu dimiliki oleh satu-satu individu sahaja. Okay, kita balik pada siyanatul mal. Sebab tu kalau contoh robot kuat tuan harta banyak, walaupun dia bukan Islam, tapi kita dari segi bila mana kita berada dalam ekonomi Islam, kita tidak boleh nak mengambil harta dia tanpa sebab. Contohlah tak suka dekat Afiq kan. Afiq ada apa benda yang boleh dengan sekarang. So, Afiq ada kata BMW lah 3 series 320i1 kan. Ada geram kat Afiq ni. Afiq. Okay. Amin je lah bulan masa dapat dah. So jadi kalau lah dia ada kereta tersebut dengan sebab mungkin dia kata dia tetapi dia usaha dapatkan kereta tu dengan rezeki halal, maka tidak boleh untuk tiba-tiba anda datang kat dia, anda ambil kereta dia, tak boleh. Itulah bagaimana sistem ekonomi Islam menjaga dia. Okay. Yang ini kalau kita tengok dalam satu ayat surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusufaha amwalukum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fima wa kusuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan golongan safih. Safih ni maksudnya apa? Golongan yang tidak mampu lagi mengurus harta mereka secara waras ataupun secara istilahnya apa? Mungkin dia tak boleh uruskan harta sendirilah. Nak terasik bahasa Melayu dah tak pandai dah. Okay. Maksudnya orang safih. Biasa kita orang melawak orang safih. Kalau dia tak pandai nak ngurus harta ni, kita ni macam safih lah. Macam contoh orang yang ada duit banyak tapi dia tak pandai mengurus. Jadi orang-orang yang sufahat ni, Allah Ta'ala kata jangan berikan mereka ini harta mereka. Okay. Qiyam warzuquhum fima waqsuhum. Tapi kamu bagilah mereka. Okay. Fima waqsuhum maksudnya dalam atas apa yang mereka perlu sahaja. Dan jaga mereka sampai satu tahap ataupun sampai satu masa mereka ini mampu untuk menguruskan harta mereka sendiri. Dan itu bagaimana contoh itu yang kalau kita tengok contoh safih ni adalah contoh orang yang dari segi milkiyahnya dia ada milkiyah ataupun pemilikan terhadap harta tersebut, tetapi Allah Ta'ala suruh sekat, suruh jaga harta mereka daripada mereka ini membazirkan harta mereka dan supaya ada satu orang yang menjaga harta mereka. Apatah lagi pada harta orang-orang lain. Ini prinsip asas di dalam ekonomi Islam, iaitu menjaga harta. Yang ketiga, tahrimur riba wa kullu kasdin khabithin. Maksudnya mengharamkan riba dan setiap usaha yang dicela. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim.
dalam surah Al-Mu'minat biasalah yang kita baca kalau pengharaman riba ni, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Maksudnya wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah atas apa yang baki ke atas kamu daripada riba. Ya, sesungguhnya sekiranya kamu itulah orang-orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala sebut cara berkenaan dengan pengharaman riba. Kita sebut pasal riba ni bila boleh jadi satu hari punya kos. Kenapa riba ni haram? Bagaimana riba ada dalam kita punya instrumen ekonomi, okay? Dan pengalaman saya bekerja dalam institusi perbankan ni, sebenarnya dari institusi perbankan ni bukanlah secara totalnya dia in totality dia boleh jadi, dia maksudnya tidak boleh diselamatkan langsung. Tapi oleh sebab kita ni bergerak ataupun berada dalam suasana environment konvensional telah berada begitu lama dan dah sebati dalam kehidupan masyarakat, bukan setakat di Malaysia. Sebab tu kat Malaysia ni kalau sebut faedah dia tak rasa apa-apa. Bila sebut riba, dia jadi rasa lain macam sikit. Dia sebut khinzir ataupun babi, ada rasa lagi sensitif. Jadi sebab tu bila sebut faedah orang tak rasa apa-apa. Jadi sebab tu dalam isu sekarang ni, isu yang ataupun keadaan sekarang ni sebenarnya adalah satu keadaan dalam proses bagaimana kita nak mengalihkan atau kita nak mentransisikan daripada sistem yang sedia ada kepada sistem yang secara idealnya adalah Islam. Tetapi seperti mana kita tahu, bila mana kerosakan dah banyak sangat berlaku, benda itu tidak boleh berlaku dalam sekelip mata. Sebab tu kalau tengok dari segi perkembangan bidang perbankan Islam atau keuangan Islam tu dah bergerak jauh, tetapi kalau kita tengok contoh market share dalam Islamic banking pun masih lagi baru 30%. Jadi itu baru sebut pasal perbankan Islam yang ada lagi orang argue yang kata macam backdoor riba lah, masih lagi haram lah. Okay, tapi dia bila dia argue backdoor riba, dia still guna conventional bank yang lagi pure riba, bukan backdoor lagi, front door riba lagi. Jadi bagaimana asas ni bila kita tengok market share 30% ni dengan keadaan umat Islam yang bilangan umat Islam di Malaysia ni yang kalau tajam dalam more than 50%. Baiklah kalau semua umat Islam faham berkenaan dengan perkara riba ni, sepatutnya at least 50% dah betul-betul convert kepada Islam. Tetapi ramailah dengan sebab tidak faham tentang konsep-konsep ni ataupun tidak tahu beratnya dosa riba ni, maka mereka rasakan bahawa sama je. Okay? Alang Ustaz, tanya sikit. Alang kita tanya sikit kan. Kita pukul membumi sikit. Contoh macam isu moratorium Contoh. Dalam isu moratorium orang dah mula nampak tidak ada beza di antara loan dengan dengan financing. Pinjaman yang of course menyentuh tentang faedah dengan financing yang berkaitan dengan profit yang Islamic punya produk lah. So orang tak nampak beza, bahkan ialah bila ada isu moratorium dan sebab tu dengannya orang kritik. Mungkin Ustaz boleh bagi penjelasan sikit apa bezanya? Pertamanya Anda suka jawab soalan ni untuk melihat benda tu dari segi monetary policy. Dari segi monetary policy sebelum kita sampai ke sampai kepada isu moratorium secara teknikal. Sebab dalam kita faham monetary policy ni, kita akan tahu bagaimana instrumen-instrumen dalam monetary policy ni membantu untuk meningkatkan tahap ekonomi negara. Dan kalau kita tahu dalam monetary policy ni kita ada instrumen yang digunakan adalah dipanggil OPR. So dalam OPR ni sebenarnya bank negara tu hanya menentukan OPR ni adalah untuk menentukan kadar berapa yang bank sebagai financial intermediaries ni boleh mengambil keuntungan atas pinjaman ataupun pembiayaan yang diberikan. So jadi benda ni akan efek kepada perkembangan ekonomi. Tetapi yang menjadikan benda ni salah faham ataupun orang confuse adalah apabila terma faedah dan terma keuntungan itu interchangeably used dan orang tidak faham betul-betul instrumen yang ada dalam kewangan Islam ataupun perbankan Islam ini bagaimana dia tidak sama dengan instrumen yang ada dalam pinjaman konvensional. Pinjaman konvensional secara asas dia menggunakan instrumen sangat mudah, iaitu hanya dia letak interest and then di-charge lah customer. Tetapi di dalam perbankan Islam kita ada underlying konsep ataupun underlying kontrak yang kita terpaksa kita gunakan untuk mengelak daripada kita terlibat daripada riba, yang mana dari segi kawalan ataupun dari segi tabik urusnya telah diletakkan kawalan-kawalan. Sebagai contoh ada penasihat syariah, dia ada kawalan syariah, dia ada regulation daripada bank negara, dia peringkat kebangsaan dan peringkat institusi. Dan di mana instrumen ini tidak sama. Jadi contoh
apabila ada orang kata sama, dia sebenarnya tak faham. Dia, bagi Ana dia sebenarnya dia kurang faham. Sebelum ni sebenarnya, pada awal moratorium ni, kalau siapa-siapa faham ataupun siapa-siapa tengok trend kan, kalau diperasan lah kan, sebenarnya instrumen kewangan konvensional dia ada istilah yang dia panggil compounding interest. Okay. Apabila moratorium diumumkan, okay, kalau perasan, ada setengah bank konvensional dia kata, dia bukan kata dia tak accrue interest, tetapi dia tak compound interest. Which benda ni sebenarnya memang dalam perbankan Islam dah tak buat dah. Nak faham berkenaan dengan bagaimana compound interest, dengan bagaimana profit calculation di dalam Islamik, dia agak teknikal. Contoh mudah, kalau anda boleh bagi satu apa dipanggil istilahnya apa, ilustrasi yang agak ringkas. Sebagai contoh, kalau saya berhutang RM100 di dalam kewangan konvensional, saya dikenakan interest RM10, okay, pada bulan pertama. So pada bulan kedua, interest akan dikira lagi. Tetapi interest tu akan dikira bukan lagi pada RM100, tetapi dikira pada RM110. Tetapi di dalam calculation profit di dalam Islamik ni, bagi contoh, bila kita ada pembiayaan bernilai RM100 dan kita dikenakan kadar keuntungan RM10. Tapi pada bulan seterusnya, kadar keuntungan seterusnya tidak dikenakan kepada RM110, tetapi dikenakan kepada RM100. Itu contoh mudah. Benda ni yang pada awal pengumuman moratorium tu, konvensional ni dia ikut Islamik. Tetapi ramai orang tak faham dan tak nampak. Dan bila mana kecoh ataupun apa istilahnya dia panggil, bising lah di kalangan netizen yang nak minta, bising lah sekejap yang lepas daripada pengumuman kata nak minta apa, accrue interest ataupun accrue profit tu dia waive secara total. Sebenarnya tu bukan itu dah lebih-lebih dah. Maksudnya lebihnya maksudnya bukan bukan lagi isu asas yang apa, dia dah lebih macam, maksud ada lebih tu maksudnya dia dah menyebabkan dah bukan compounding dah. Dia memang dah sebenarnya bank-bank ni ambil untung biasa je sebenarnya, bukannya compounding. Tetapi dengan sebab itu yang satu teori yang anda sebut sebelum ni, bila mana keadaan sekarang ni, bila mana orang kata semua orang dalam keadaan susah dan keadaan tak mampu, okay? Semua orang nak supaya accrued profit ataupun accrued interest ni di waive secara total. Sedangkan satu fakta yang kita tak tahu bahawa bila mana ada auto moratorium ni, okay, kalau ikutkan percentage T20, M40 dengan B40, kalau ikut percentage mudah dia 40-40-20 lah kan. Secara asasnya sebenarnya yang memerlukan bantuan, yang betul-betul memerlukan bantuan ni adalah B40. Kalau kita calculate secara rawak ataupun secara kasar, sebenarnya 40% sahaja yang sebenarnya memerlukan betul-betul bantuan dalam segi nak melunaskan pembiayaan masing-masing. Tetapi dengan sebab hari tu pengumuman dia istilahnya dia nak memudahkan dari segi operasi, dia buat automora. So dalam keadaan tersebut sebenarnya ada orang yang mampu untuk membayar pembiayaan, which is yang tidak terkesan dengan moratorium ni. Maksudnya ialah dia ada kemampuan untuk bayar, dia makan gaji kan, contoh-contoh pegawai kerajaan lah, orang ambil contoh pegawai kerajaan kan, dia kata tapi kan tak fair jugalah nak ambil contoh pegawai kerajaan sahaja kan, sebab ada juga yang macam mungkin golongan T20 ataupun golongan T20 lah, kita ambil contoh golongan T20 macam sahut T20 T20, amin kalau jadi T20 insyaAllah. So maksudnya dalam keadaan tersebut sebenarnya takkanlah kita nak membiarkan bahawa orang yang boleh bayar pun terpaksa di-waivekan ataupun dilepaskan profit daripada mereka. Sedangkan dalam keadaan tersebut kita tahu bagaimana bila bank nak meneruskan operasi. Dekat bank ni pun ada staff-staff yang ramai. Ya, ada staff yang grade bawah, ada grade atas, grade tengah. Hatta kalau kita tengok dekat institusi kewangan ni pun kadang-kadang ada juga yang B40 yang kadang-kadang boleh jatuh peringkat asnaf pun ada juga yang kerja dekat bank. Tapi fakta ni ramai orang tak tahu. Dan orang pukul rata. Pukul rata semua bank kena macam ni. Mungkin anda sikit bias sikit lah sebab anda kerja di perbankan Islam. Tapi bila memahami dan mengetahui realiti ini, tidak sepatutnya kita memukul rata ataupun menyamaratakan. Dan sebab tu bagi konklusi anda mudah. Bagi mereka yang nak menyamaratakan semua orang dalam keadaan semua perkara adalah ada CP-CP lah sikit ideologi sosialis kat situ. Okay? Sebab kita tahu dalam keadaan bagaimana Islam menjaga harta tu, hutang ataupun apa-apa hutang yang telah dimeterai perlu dilunaskan ikut hak masing-masing. Ada yang argue kena dengan resharing. Resharing ni kata semua orang kena kongsi sama rata. Bagi anda kalau anda lain kontrak tu bukan partnership base untuk musyarakah ke ataupun mudharabah ke,
bagaimana kita nak wajibkan orang tu lepaskan hutang tu, like hutang tersebut, melainkan datang daripada perintah. Kalau contoh zaman Nabi dulu, Nabi sebut kepada golongan Yahudi, du'u wa ta'ajjalu, yang tu lain lah, sebab dalam keadaan tersebut Allah tak, Nabi perintahkan mereka, datang dari perintah Nabi. Tetapi zaman sekarang ni, kalau kita nak sama ratakan dalam keadaan tersebut, maka tidak adil ataupun tidak adil ataupun tidak mungkin bertepatan dengan keadaan institusi-institusi, contoh institusi kewangan dia. Itulah tepilah institusi kewangan konvensional yang nak masukkan adalah institusi kewangan yang patuh syariah ni. Baik, saya rasa panjang dah tu Ustaz Hud. Baik. Okay. Cuma ada kelebihan kita boleh faham di sini sebenarnya disebabkan ada perbankan Islam lah, perbankan konvensional tak berani nak buat compounding punya interest. Sebenarnya itu benda yang kadang-kadang orang tak nampak dari sudut situ. Cuma bila go on detail, yalah kadang-kadang rakyat kita ni dia nak lebih sikit. Benda tu kan. So lagi satu netizen ataupun media dia banyak mainkan peranan untuk menserabutkan lagi pemahaman orang ramai berkenaan dengan benda ni lah. Itu yang apa yang nak perhatikan lah. Okay, baik. Okay, terima kasih Ustaz Hud. Saya kira ini soalan last sebelum kita buka soalan kepada audiens kita. Dalam kita faham dalam isu ekonomi dan kewangan dalam negara, ada skandal-skandal dalam institusi kewangan yang menjadi isu dalam negara kita pada hari ini. Contoh tabung haji, contoh 1MDB, itu dah contoh lah saya sebut. So apa cadangan ataupun solusi daripada PAS dalam menguruskan skandal ekonomi ni dalam keadaan yang sama, membantu tidak menjejaskan ekonomi negara kita? Sebab kita faham lah bila ada skandal ni secara langsung dia dah kita punya investor hilang trust, investor akan lari keluar dan sebab tu dengannya. So apa cadangan solusi daripada PAS itu sendiri? Sila. Pertamanya bila nak kata cadangan ataupun solusi berlepas, anda tak boleh kena caveat sikit lah ataupun ada disclaimer sikit. Ini bukan cadangan lah maksudnya, tapi apa dari segi bagaimana sebuah gerakan Islam boleh membantu dalam nak menyelesaikan skandal institusi kewangan ini. Yang pertama adalah pertamanya kalau kita ada punca bagi skandal-skandal ni adalah anda tak kata tabung haji tu ada skandal lah, tapi mungkin ada isu lah sikit kata tabung haji tu. Okay. Tetapi apa yang sebenarnya prinsip atau asas yang kita boleh perkasakan lagi adalah pertama dari segi tadbir urus dan dipanggil apa, keseimbangan, check and balance dari tadbir urus dan keseimbangan dari segi autoriti individu yang menguruskan institusi besar. Setelah kita ambil contoh mudah, kalau contoh macam berwajah ke forex ke, sebenarnya semuanya kalau kita balik dia punya dari segi siasatan atau forensik, kita akan dapati bahawa akan ada satu kuasa ataupun satu tangan yang ada istilahnya panggil apa, ada kuasa lebih sikit untuk overrule kan benda-benda yang bersifat yang mungkin di luar daripada bidang kuasa mereka. Sebab tu penting bila mana kita contoh harta kita peringkat tertinggi pun, terutama dalam perkara-perkara yang bersifat yang berkait dengan apa istilah dia panggil kepentingan umum, sebagai contoh tabung haji kan. Penting untuk kita tahu bahawa benda ni adalah perlu untuk kita ada check and balance. Dan selain satu check and balance dari segi governance, kita tahu kita kena ada orang yang mempunyai kepakaran yang betul-betul boleh mengurus dan mentadbir institusi tersebut tanpa ada influence daripada mana pihak-pihak yang ada istilahnya berkepentingan. Jadi sebab tu kalau kita tengok conflict of interest ke kan, jadi benda ni yang kita mungkin jarang lagi dengar. Sebagai contoh kita ambil contoh mudah dalam pengurusan parti di peringkat yang lebih bawah. Contoh macam kita ada pasti, kita ada kawasan kan apa semua kan. Tapi bagaimana contoh bagaimana kita melihat bagi dalam pengurusan pasti itu supaya pasti itu tidak ada pemilikan dari segi contoh individu ke kan, sebab kita tahu benda tu akan generate income. Jadi macam mana kita kontrol benda-benda macam tu, itulah contoh mudah bagaimana kita nak kontrol dan kita nak upkan sampai ke peringkat atas. Sebab tu kalau contoh ada orang yang nak mengambil peluang di dalam untuk, yelah kita bukan nak halang orang berniaga kan, tetapi bila mana contoh ada satu kuasa ataupun satu suara dalam organisasi itu yang boleh memberikan autoriti untuk memberikan hak kepada orang lain secara lebih ataupun secara tidak adil, maka kita boleh tengok ni adalah mula kepada virus, kepada masalah-masalah besar. Dan kalau kita tengok kes, kalau kita kaji dan baca lah kes, semua kes yang kita sebut tadi tu, dah tak sebut secara spesifik. So kes-kes tersebut kita dapati bahawa dia ada campur tangan tersebut. Dan kalau kita tengok sebenarnya kita follow dari segi tadbir urusnya, okay, insyaAllah benda ni boleh lah
terpelihara dan dijaga dengan baik. Sebab kita tahu bila mana kita jadi ahli lembaga pengarah lah contohlah kan. Nah, kita kena tahu bila mana kita bertindak sebagai ahli lembaga pengarah, kita ada kepentingan pihak yang berkepentingan yang kita kena jaga. Contoh kalau kita independent director, okay, kita kena tahu kita kena jaga kepentingan customer, bukan jaga kepentingan shareholder, kita jaga kepentingan customer, kepentingan umum. Tapi kalau kita ni wakil shareholder, maka kita akan jaga shareholder punya view. Dan sebab tu dari segi komposisi, dalam segi takbir urus ni kena jelas. Yang ni yang biasanya yang mungkin kita jarang dengar dan kita jarang biasalah dengan benda-benda macam ni. Okay, baik. Terima kasih Ustaz, menarik ulasan tu. Kita ada beberapa soalan. Kira-kira antara soalan. Kadang-kadang kat FB FB. Saya pop up kat sini Okay. Soalan daripada Syafiqah. Okay. Contoh memperkasakan instrumen Islam seperti zakat dan lain-lain untuk membantu memulihkan ekonomi sekarang. Bagi contoh yang jelas yang boleh dilaksanakan, kerajaan boleh terus laksanakan sekarang. Kena jaga lepas untuk dikemukakan kepada. Sila Zat. Contoh mudah. Nak bagi contoh mudah je soalan ni. Contoh kalau orang tak bayar cukai kat Malaysia ni, dia boleh tak kena tangkap dan dia kena penjara? Tak. Boleh kan? Tak boleh. Contoh tak bayar cukai, boleh tak LHDN datang cukai boleh. Cukai boleh. Tetapi ini tidak berlaku pada zakat. Kita tidak ada satu peruntukan undang-undang yang betul-betul boleh mengukuhkan bahawa sekiranya manusia atau umat Islam di Malaysia ini tidak membayar zakat, mereka ini akan dikenakan hukuman seperti mana mereka ini tidak bayar cukai. Itu contoh mudah. Bagaimana kita boleh perkasakan Islam. Tetapi kita tahu dalam hal berkaitan agama ni agak sensitif berkaitan dengan kuasa raja-raja, kuasa sultan. Tetapi itulah bagi mereka-mereka yang mungkin mendengar dan mungkin dia ada cadangan-cadangan di peringkat negeri ke kan, mungkin boleh naikkan cadangan ni untuk bawa satu contoh akta zakat negara ke kan, contoh akta zakat tak boleh enactment undang-undang zakat peringkat negeri ke, mewajibkan semua umat Islam di peringkat negeri masing-masing untuk membayar zakat. Okay. Benda ni secara teknikal je, okay, secara rambang je lah kan. Sebenarnya kita boleh bincang je dengan LHDN sebab database income terbesar kat Malaysia ni adalah yang simpan di LHDN. So kalau kita betul bawah kerajaan, kita bincang dengan LHDN, contoh kita ada data rakyat negeri ni sekian-sekian. So kita tahu dia punya income sekian-sekian. Okay. Jadi kita pakat dengan LHDN. Ni secara teori je lah kan, teori ala-ala teori netizen lah kan. Sekarang kan semua orang lontar je semua kat internet kan. So kita bincang dengan LHDN. Okay, bagaimana kita boleh kolaborasi bahawa contoh sekarang ni okay, daripada siapa yang income macam ni kita buat auto deduction untuk zakat terus. Tapi LHDN mungkin kena bincang lah macam mana LHDN nak kurangkan dia punya income ke apa semua tu Allah alam. Tapi mungkin kalau setakat kurang 2.5% bagi kat negeri anak rasa negeri pun suka juga rasanya kot kalau benda macam ni. Itu contoh mudah. Okay. Tetapi nak kata boleh dilaksanakan dan terus dilaksanakan tu dari mana-mana undang pun kalau kita tengok contoh perkembangan kewangan Islam sebagai contoh, dia mengambil masa kira 10 ke 20 tahun untuk sampai ke tahap sekarang ni. Sebab tu kalau tanya pelaksanaan hukum Islam ni, kalau contoh hari ni kita memerintah, ni kita dapat kuasa, esok nak terus laksana unless kita dah prepare 20 tahun dahulu macam mana nak prepare nak memerintah esok, itu InsyaAllah tak mustahil. Tetapi kalau hari ni pun kita masih lagi terkial-kial nak cari peruntukan undang-undang yang ada untuk melaksanakan undang-undang dekat peringkat negara kita ni, kena kaji lagi lah, banyak lagi benda yang kita kena buat. Okay, itu soalan, dah jawab soalan dah tu. Okay. Okay, baik, terima kasih. Soalan yang kedua, dia sensitif sikit lah soalan ni. Bagaimana pelaksanaan hizbah di negeri yang diperintah oleh PAS dan kenapa menteri-menteri PN terutamanya daripada PAS belum isytihar harta? Mungkin Ustaz. Pelaksanaan. Okay, Robocop. Nama pun Robocop lah. Macam nama saya bertupa je. Okay lah, cuma nak pastikan Robocop ni manusia betul lah tak ada orang lain dari sini. Okay, cumanya pelaksanaan hizbah ni pertamanya anda tak boleh bagi satu jawapan yang konkret tentang bagaimana dilaksanakan. Sebab secara asasnya hizbah ni adalah satu konsep yang di mana dalam ekonomi Islam ni dia merupakan satu
Sebenarnya secara isbah ni secara mudah ni kita nak sebenarnya audit je sebenarnya. Dia akan check balik apa yang telah dilaksanakan. Okay, tetapi pada hari ini oleh kerana terma audit itu tidak diasimilasikan bersama terma hisbah yang ada dalam konsep Islam, maka orang melihat audit ni adalah satu benda yang asing dan hisbah ni adalah benda yang asing. Dan audit yang ada sekarang ni lebih kepada istilahnya kita tahu dia adalah financial audit. Maksudnya audit dari segi kewangan. Maksudnya kita tahu duit keluar masuk dan kita tidak melihat lebih lagi pada tu. Apa yang maksudnya lebih lagi pada tu adalah tentang bagaimana dari segi governance, dari segi pengurusan kuasa ataupun pengagihan kuasa tu adakah dilihat secara total. Tetapi hisbah dalam Islam ni dia melihat secara keseluruhan tentang bagaimana aspek pematuhan syariah, aspek pengurusan kewangan dan bagaimana benda itu dilaksanakan peringkat negeri-negeri di bawah yang ditadbir oleh PAS. Itu anda tak buat kajian lagi. Itu anda minta maaf banyak. Tetapi secara asasnya kalau kita boleh tengok bagaimana kerajaan negeri contoh Kelantan ataupun Terengganu, proses-proses check and balance dah ada. Tetapi bagaimana mereka mentermakan sebagai secara khusus, yang ni kena minta seorang student PhD ke mana-mana buat kajian lah, buat berbandingan bagaimana sistem hisbah yang ada dalam Islam ni sama ke tak dengan aplikasi dalam kerajaan negeri di bawah PAS ni. Dan soalan saya lagi baru lah untuk bincang. Satu soalan lain lagi. Ya. Yang soalan bawah ni tadi apa? Hisbah dengan istiharta. Istiharta. Sebenarnya istiharta ni kalau kita tengok kenapa tidak ada lagi istiharta Sebenarnya kalau kita tengok tempoh dalam keadaan baru 2 bulan memerintah ni, cuba bayang, anda tak tahulah, biasanya orang declare income tax ni pun setahun. So secara efektifnya dia tak efektif lah kalau contoh tiba kita semalam baru kerja, bulan depan dah kena declare berapa kita punya gaji. Tapi bagi Ana, benda tu kalau kita nak minta mereka ini declare dalam masa 2 bulan ataupun 3 bulan ni, dia lah satu benda yang sangat tak efektif. Jadi jawab kalau tanya dari dulu kenapa tak istiharta, sebab kita tahu kebanyakan Wallahualam kenapa tidak ada pengistiharta, tapi bagi Ana tidak efektif bagi mereka yang tidak mempunyai kepentingan di dalam kerajaan untuk mengistiharta sekiranya mereka tak ada apa-apa kepentingan dalam kerajaan pun. Sebab kalau kita tengok wakil rakyat kita pun sebenarnya kalau siapa-siapa kenal pun mereka ni lebih banyak mengeluarkan duit sendiri berbanding dengan apa yang mereka dapat. Tapi of course lah kita tidak ada satu concrete evidence yang boleh justify benda ni, sebab kita pun tidak ada. Itu mungkin kita boleh lihat dari segi kelemahan lah bagaimana kita nak menyusun ataupun menyimpan data dalam perkara tersebut. Tapi sebab ni adalah benda yang sangat sensitif. Contoh Afiq tahu berapa gaji anda kan? Dan satu lagi kena tahu gaji adalah PDPA. PDPA ni maksudnya dia tertakluk bawah Personal Data Protection Act. So kita tak boleh suka-suka hati, contoh kalau nak tahu gaji Afiq, anda cerita gaji Afiq satu Malaysia. Oh Afiq gaji Afiq banyak ni sekian-sekian, tak boleh. Jadi sebab tu siapa-siapa yang viral gaji siapa-siapa tu yang tidak diisytiharkan tu, contoh kita kalau menteri ataupun sultan pun semua tu digazet dalam akta tu yang asas tak apalah. Tapi kalau contoh tiba-tiba kita tengok dapat akaun bank siapa sekian-sekian, tiba-tiba kita isytiharkan, tak boleh. Jadi sebab tu dalam konsep pengisytiharan harta ni bagi Ana dia tidak perlu kita kejar-kejar sangat lagi sekarang, sebab tidak ada apa pun yang perlu diisytiharkan lagi sekarang dalam keadaan buat tempoh yang sangat singkat ni. Okay, itu saja. Terima kasih Ustaz. Last mungkin 3 ke 5 minit konklusi daripada Ustaz berkenaan dengan tadi yang pada hari ini. Sila. Konklusi Ana, Ana suka konkludkan dengan satu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka tidak dengan nama Tuhan kamu, ni sumpah fala wa rabbika la yu'minun, mereka ini tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sehingga engkau wahai Muhammad yuhaqqimuka fima shajara bainahum, atas apa yang mereka perselisihkan, summa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan tidak adalah hati mereka ni haraja, rasa ragu-ragu ataupun rasa ingin mengingkar atas apa yang telah engkau tentukan daripada Nabi Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka memberikan sepenuh-penuh penyerahan. Asasnya sini kita boleh nak kembali kepada ekonomi ataupun hukum Islam ni adalah bila mana hati kita ini kena tunduk dan patuh atas apa yang Allah Ta'ala dah gariskan dalam Al-Quran. Tetapi yang menjadi cabaran kita pada hari ini adalah bila mana kita sendiri kadang-kadang terperangkap dengan, sekarang ni banyak terperangkap dengan netizen punya sentimen. So anda macam daily ni macam gelak je lah tengok macam ya Allah. Tapi kalau kita tengok, bukan nak kata benda ni trigger ke tidak, tapi sebenarnya kalau kita
tengok trend ni kita kena berhati-hati supaya kita tidak over promoted. Contoh kalau kita jumpa trend yang mungkin baru 10 orang bincang, tiba-tiba kita promote dekat Facebook kita pula dan kita jadi masalah. Jadi masalah-masalah yang berlaku ini kadang-kadang dia menyebabkan orang tidak menjadikan asas Islam ni sebagai asas tentang bagaimana kita nak buat penyelesaian. Dan penting bagi contoh, Tuan Guru sebut sendiri dalam dia tulisan, dia kata dia sangat tawaduk bila dia kata hanya menjadikan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun sebagai rujukan. Tapi bila anda baca, anda tahu ni bukan setakat Muqaddimah je lah kan. Dia banyak lagi rujukan-rujukan lain yang dibaca yang diberikan di mana dia memberikan dasar atau pandangan-pandangan dia tersebut. Dan mana benda ni datang bukan dengan bacaannya sedikit lah. Sekarang ni ramai orang jadi istilahnya dipanggil acah-acah kritikal ataupun acah-acah berilmu lah. Sebagai contoh bila isu moratorium tiba-tiba semua orang jadi apa? Tiba-tiba jadi acah-acah pandai kerja bank kan. Ataupun dia sebut pasal ekonomi tiba-tiba jadi acah-acah pakai ekonomi. Jadi asas penting yang kita tahu, kembalilah kepada asas yang penting Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan jadikan panduan-panduan daripada ulama-ulama kita lah. Dan cabaran kepada ahli kita sendiri sebenarnya, kita sebenarnya masih lagi kurang kepakaran yang boleh membantu untuk kita membina dasar polisi yang jelas di dalam, terutama dalam perkara-perkara berkaitan ekonomi. Sebenarnya bila kita nak ribat ni maksudnya bukan ribat ni ribat ni bahasa putih dia ribat, ribatal lah, maksudnya kita nak jawab balik temahan-temahan atau macam dari segi ekonomi ni. Banyak hujah-hujah yang mungkin kita masih lagi kurang dapat membantu sebab perkara-perkara ini kita masih lagi kurang pakar yang berani ke depan atas nama PAS lah. Macam Anas sendiri pun kan mungkin banyak sangat camouflage dia kan. Jadi mungkin itu saja yang boleh Anas simpulkan. Salah satu langkah dah ni. Ya, moga-moga dekat dengan berkat malam Lailatul Qadar ni tidak wajarlah sekiranya tidak mengingatkan semua sahabat-sahabat untuk sama-sama kita memburu Lailatul Qadar dan sama-sama kita doakan agar Allah Ta'ala kurniakan kita supaya dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar dan peroleh keberkatan, keampunan serta maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk doakan untuk kebaikan untuk gerakan Islam dan untuk Islam secara umumnya. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim lakum. Terima kasih dan bermanfaat segala kurangan. Silakan menjadi berfatah. Afif, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Hud atas ulasan yang menarik. Baik, ala kulli halnya menunjukkan kita tak mampu nak catch up semua tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam buku Islam Memimpin ini. Tapi at least kita boleh ambil benda-benda penting dan kita boleh relate untuk jadikan panduan ataupun rujukan dalam isu-isu ekonomi Islam yang kita nak bincangkan pada malam ini. Dan untuk saya rasa masa pun tak banyak dah ni. Terima kasih kepada Ustaz Hud atas sudi bersama berkongsi ilmu dan pandangan, apalagi ulasan berkenaan buku Islam Memimpin karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah. Jadi saya rasa sekian saja dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia mendengar sampai ke penghujung live kita pada malam ini. Ya. Jadi segan dia tengok nama-nama yang bagi nama dekat chat ni. Baik-baik ni semua ni. Kena komen, saya tengok pun segan tu. Tak nak ulas banyak lah. Orang pakar pun tengah tengok. Jadi ala kulli hal mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah ada rezeki kita akan ada sesi kita ulas lagi insyaAllah. Ma asabaka min hasanah fa minallah wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsi. Sesungguhnya apa baik daripada Allah SWT hubung pada diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat diskusi ini. Kita sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.